Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas kita malam ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey. Okey, buat selamat datang lah. Selamat datang sekali lagi kepada semua. So, untuk kelas sesi malam ini, tajuk kita very very simple. Intro to Forex Trading. 15 Mac 2024, which is today lah. Okey. Jadi, saya pun dah ada recording ni. InsyaAllah, kita boleh upload nantilah ke channel-channel lain kan. Okey, yang pertama sekali saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Arif Nordin. Saya berumur 29 tahun. Jadi saya adalah seorang full-time trader. Saya adalah master trainer dan juga master introducer broker untuk fintech market. Jadi expertise saya dekat mana? Expertise saya ialah live mapping dan analisis. Jadi sebenarnya sebelum ini daripada bulan saya tak ingat bulan 8 bulan 7 tahun lepas, setiap hari saya buat live untuk mapping. Jadi saya bukan buat mapping untuk satu pair saja. Saya bagi mapping 10 pair yang berbeza untuk follower-follower saya lah. Jadi itu sebelum saya masuk ke fintech market. Jadi untuk akan datang ni, saya akan mulakan balik sesi live mapping saya setiap hari pada pukul 11 pagi bermula Isnin minggu hadapan. Jadi you guys boleh tengok saya lah dekat saya punya TikTok, Arif Nordin Official pun korang boleh follow nanti Okay, so selama 12 tahun saya punya trading career ni, semenjak daripada umur saya 17 tahun, 2012 saya adalah beberapa achievement, iaitu saya merupakan seorang funded trader. Bukan ini saja, tapi ada banyak firm yang saya ada sijil lah. Cuma ini adalah sijil pertama yang saya dapat sebagai prop trader. So yang pertama sekali ada TFT. TFT pun dah tutup dekat Malaysia. Dia dah ban trader-trader Malaysia. Banyak sangat withdraw agaknya. Kemudian saya ada MFF. MFF pun benda yang sama. Dan sebelum ini saya juga ialah Certified Master Trader di Broker M Trading Malaysia. Right. Jadi sebelum ini banyaklah sebelum fintech market saya ada banyak buat event, saya ada banyak mengajar online dan offline dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contohnya lah. Ini dulu kelas-kelas yang saya buat semasa dekat M Trading, semasa dengan grup IB lain dan sebagainya. Jadi yang sebelah kanan tu kalau you guys boleh nampak itu adalah achievement saya yang terbesar lah. Di mana muncul sifu bukan Aziz, bukan. Saya pemilihan broker ni memang saya a bit particular sikit. Saya bukan senang-senang tukar broker lah. Saya ada banyak pilihan broker tapi untuk sekarang saya hanya fokus kepada fintech market saja. Okay, so untuk gambar yang sebelah kanan tu ialah community Chinese market dengan grup saya yang lama di mana saya mengajar lebih 300 orang dalam offline event yang sama. Jadi fintech offer leverage mantap memang terbaik. Kalau you dah trade dekat fintech market, dah try dia punya deposit model, memang cun gila lah. Saya memang respect. Saya pun dah try, saya pun dah flip, saya pun dah withdraw. Memang cun. Okay. So ini adalah sedikit sebanyak latar belakang saya di dalam forex industry. Di mana sebelum ini saya hanyalah orang kata saya ialah orang belakang kepada certain group tahun 2015, 2016, 2017. Tetapi semenjak tahun 2021, saya dah berani ke depan sikit. Sejak tahun 2022, saya mula ke depan sepenuhnya sebagai seorang master trainer lah. Saya baru ada confident. Sebelum itu, saya hanya berada di belakang tabir saja bagi signal. Okay. Okay. Itu sahaja pengenalan diri saya. Okay, now kita masuk kepada tajuk utama kita pada malam inilah, iaitu kita nak mulakan intro apa itu forex trading dan apa yang orang masukkanlah bila kita cakap pasal trading. So macam saya cakap kepada yang baru join kelas ni, jangan rasa kelas ini terlalu basic untuk anda. Tidak. There is always something new to learn. Okay. Dekat kelas ni saya buat level up punya kelas, di mana kelas pertama ini saya anggap semua sama sahaja, semua baru nak bermula di dalam trading. Jadi ada terma-terma yang mungkin you guys dah pernah dengar, mungkin you guys dah tahu dan sebagainya. Tak apa. Untuk kelas pertama ni kita refresh saja dulu. Kita masuk dengan otak yang apa ni yang cakap fresh lah. Maksudnya belum ada ilmu yang perlu diisi. Macam tu Okey, kita mulakan. Bismillah. Jadi, apakah itu forex trading? Okey. Forex ataupun FX ni dikenali sebagai foreign exchange ataupun pertukaran mata wang asing. Jadi, kenapa kita nak pilih bisnes yang macam ni ataupun career yang macam ni?
Sebab dia punya possibility tu adalah sangat-sangat besar, opportunity sangat-sangat besar di mana jumlah transaksi harian melebihi sebenarnya 6.6 trilion USD. Jadi untuk pasaran FX yang utama, pasaran FX utama, ia dibuka pada hari Isnin sehingga Jumaat. Dia bermula pada pukul 5 ataupun 6 pagi lah. Dia mengikut DST. Kalau you guys tahu, DST tu ialah dikenali sebagai Daylight Saving Time di mana masa dianjakkan 1 jam. Jadi kalau you guys perasan, siapa yang pernah trade sebelum ni, pada bulan 11 sehingga hujung bulan 2, news NFP ataupun segala-segala news lah untuk USD, dia akan beranjak pukul 9.30 malam. Tetapi pada bulan 3 dia dah kembali kepada 8.30 malam. Jadi itu adalah dikenali sebagai DST lah, di mana pada setiap bulan 11 sehingga bulan 2 masa akan dianjakkan 1 jam. Jadi pada bulan 3 masa tu dah kembali balik semula. Jadi start bulan 3 sampai bulan 11 news USD kebanyakannya pukul 8.30 malam. Okey. Setakat ni boleh faham tak guys? Boleh tak chatting sikit dengan saya? Kalau faham boleh tak tekan 1? Kalau faham tekan 1 guys. Komen 1 kalau faham Okey, mantap. Terima kasih yang respon. Yang lain boleh tak tekan 1 kalau faham. Saya nak tahu juga. Tak nak crowd yang senyap je kan. Okey, terima kasih. Terima kasih yang respon. Terima kasih. Okey, ada lagi yang nak masuk ni. Saya bagi masuk jap. Alright. So, untuk pasaran FX ini, Fintech tak ada pair BTC Untuk BTC saya rasa belum lagi lah. Saya rasa belum lagi. Mungkin dalam perjalanan untuk dimasukkan. Okey. Jadi untuk FX ni didagangkan dengan 2 cara, iaitu you boleh buy dan you boleh sell. Itu sahajalah cara kita. Dah tu. Tuan Shah Rosdi pun ada boleh tolong menjawab lah. Itu big boss kita dekat fintech market. Gitu. Okey. So untuk forex market ni, dia ada 2 jenis currency. Dia berpasangan tau. Dia didagangkan secara berpasangan. Dia ada base currency dan quote currency. Okey. Apa itu base currency dan apa itu quote currency? Selama ni you guys buy and sell tapi you guys tak tahu apa maksud pair yang korang tengah buy tengah sell tu. Jadi kita pergi detail sikit apa maksud dia. So kalau you guys bertemu dengan pasangan ini maksudnya satu Great Britain pound bersamaan dengan berapa dolar. Jadi nombor-nombor yang you guys tengok dekat dalam pair GBP USD tu, itu adalah nombor pertukaran semasa satu Great Britain pound bersamaan dengan berapa dolar. Contoh kalau price dia dekat 1.2, maksudnya pada ketika itu price 1 pound boleh dapat 1.2 USD. Itulah maksudnya base currency dan quote currency lah. Okay? So far so good So far so good. Kita teruskan. Okay. Excuse me. Mata wang yang popular untuk kita trader dekat Malaysia lah. Of course, number 1 is USD ataupun US dollar. Yang kedua kita ada Euro. Ketiga Great Britain Pound. CHF dikenali sebagai Swiss Franc. AUD adalah Australian Dollar. CAD Canadian Dollar. NZD New Zealand Dollar dan last kali JPY iaitu Japanese Yen. Biasanya kalau kita cakap pasal major currency, 8 ini sajalah yang kita trade. Kemungkinan kalau nak trade Mexican Peso ke, nak trade Chinese Yuan ke, itu adalah kita panggil exotic pair yang dia punya volume dan liquidity dia lebih kurang berbanding dengan pair-pair yang ni lah, lagi laju. Macam tu. Alright. So siapa sebenarnya yang trade forex dekat dunia ni? Okay, yang pertama sekali of course ialah big trader di dalam financial institution. Financial institution ni ada banyak lah, ada banyak jenis. Allah, ada lagi orang nak masuk. Terima kasih. Banyak kita punya partisipan ni, alhamdulillah. Almost 30 packs. Okay, yang kedua kita ada firms and corporation di mana mereka ini ada division untuk investment. Jadi mereka allocatekan certain fund untuk growkan duit company di dalam forex market. Yang ketiga kita ada investment ataupun hedge fund punya institution. Kita ada commercial bank, kita ada central bank dan last sekali ialah macam saya dan macam anda semua iaitu individual trader ataupun kita panggil ikan bilis lah. Bilis-bilis kecil di dalam market. Yang lain ni semua ni jerung-jerung besar. Kita ni cuma ikan bilis saja. Tetapi tak apa, ikan bilis pun boleh buat profit, ikan bilis pun boleh buat duit di dalam market ini. You guys jangan underestimate, okay?
Alright, jadi kita akan masuk kepada basic dulu, MT4 dan MT5. Kenapa MT5? Kerana sekarang ini fintech market cuma ada MT5 sahaja. Jadi ada beberapa benda baru yang you guys perlu belajar. Okay? So, sebelum ini semua broker boleh pakai MT4, tetapi MT4 dah mula untuk tidak menerima broker. Sebab itulah fintech market hanya ada MT5 saja yang paling baru. Tapi tak apa guys, sejujurnya saya lebih pilih untuk trade dekat MT5 kerana beberapa sebab. Okay, so semua orang tahu apa itu pips. Ataupun kalau you guys tak tahu, pips itu adalah perbezaan harga sebelum dan harga selepas. Ini dah paling mudah saya punya definition yang saya bagilah. Okay, so kita ada satu rule yang senang MT5 boleh close all. Betul, MT5 ni boleh close all. Memang senang gila. Alright. Jadi rule of thumb dia, 1 pip bersamaan dengan 10 points. 10 pip bersamaan dengan 100 points. Sebenarnya untuk formula ini hanya boleh diguna pakai untuk pair yang ada USD sahaja. Pair yang USD di belakang sebagai dia punya code currency. Tetapi guys, kalau you guys trade pair lain, contohnya USD JPY, GBP JPY, belakang dia JPY kan? Currency dia tu berada di dalam nilai yang berbeza. Jadi dia sebenarnya kalau convert, dia takkan dapat 10 point. Dia akan dapat dalam 8.9, 7 point something lah lebih kurang. Jadi saya ambil langkah yang paling mudah. Kita kira saja 1 pip bersamaan dengan 10 point. 10 pip bersama dengan 100 point. Kerana apa? Majority pair yang kita trade adalah pair yang ada USD. Jadi kita ambil saja ini sebagai rule of thumb supaya senang nak kira. Alright? Okay, so far so good. Boleh faham tak? Kalau faham, tolong tekan 2 guys. Tolong komen 2 kalau faham. Saya boleh teruskan. Minum air sekejap Yang lain boleh tak? Yang lain komen. Mantap. Terima kasih. Komen banyak sikit guys. Okay. Korang pun dah lepas more kan. Jadi mesti semangat sikit nak belajar ni. Okay. Jom kita masuk kepada basic lagi. Macam mana you guys nak kira you punya keuntungan dan macam mana you nak kira you punya kerugian. Yang pertama sekali, kalau you entry, you mesti ada lot size entry. Yang itulah orang panggil apa 0.01, 0.02, 0.05. Itu adalah dikenali sebagai lot size. Okay. Jadi macam mana nak kira? You guys kena kira harga sebelum dan harga selepas. Lepas tu you guys dapat jarak dia. Jarak tu dalam bentuk point. Okay. Kalau dapat 300, ialah 300 point lah. So macam mana you guys nak kira you punya total untung ke ataupun total rugi? So kita kena darabkan lot size darab dengan berapa point. Contoh kita buka lot size 0.02. Jarak antara harga kita entry dan harga sekarang ialah 300 point ataupun bersamaan dengan 30 pips. Jadi kita dapat sama ada keuntungan ataupun kerugian ni berjumlah dia $6 sahaja. So macam mana you nak kenal pips dekat mana, point dekat mana? Okey, masa zaman sekolah dulu kita belajar matematik kan. Kita belajar SAR, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. Kita belajar benda tu. Jadi benda yang sama, ilmu yang sama kita boleh apply dekat dalam cara kita nak identify pips dan points paling mudah sekali. Okey. Dalam MT4, MT5 nombor ada 6. Mana-mana pair ada 6 nombor kecuali indices. Indices biasanya ada 7 nombor. So bila ada 6 nombor ni, you tutup nombor belakang sekali. Nombor 2 ni tutup. Jadi you ambil sampai 1.1538. Nombor 8 tu ialah you punya SAR. Single digit. Lepas tu nombor 3 ni ialah puluh. 5 ialah ratus. 1 warna oren ialah 1000. Dan 1 warna biru ialah puluh ribu. So dia ada SAR, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. So cara nak kira pips bermula dengan nombor second last tu. Itu adalah nombor SAR. Jadi kalau 8 tu naik kepada 9, maksudnya perubahan dia ialah 1 pips. Okey. Kalau 8 naik kepada kalau 38 naik kepada 58, dia bergerak sebanyak 20 pips. Macam tu saja. So 20 pips bersama dengan 200 point.
darab dengan you punya lot size entry, dapatlah sama ada jumlah kerugian ataupun you jumlah keuntungan. So far, okey tak? Cara nak identify pips dekat mana? Tutup nombor belakang. Nombor yang pertama you nampak tu, selepas tutup, itu adalah nombor SAR. SAR 10, 100,000, 10,000. Okey? Okey, ada tak sesiapa yang tak faham bahagian ni? Kalau tak faham, boleh tolong tulis dalam komen. Kalau tak, saya teruskan. Sebab ini penting untuk you kira. Bila you dah jadi seorang trader yang profesional, you nak kena kira you punya risiko, nak kena kira betul-betul number of pips. Itu memang kena pandai. Memang kena pandai kira benda ni. Okey, tak ada siapa yang tak faham Semua faham Okey, saya teruskan. Bismillah. Okey, jom kita buat sedikit praktis lah. You guys pun ada kalkulator kan? Okey, boleh tak tolong bagi saya jawapan untuk ketiga-tiga soalan ini? Di mana kalau nombor 1, you ada lot size 0.10, dia punya perbezaan adalah 70 pips. Jadi berapa jumlah you untung ataupun jumlah you rugi? Okey, saya bagi masa 3 minit lah. Boleh tak you guys tolong tuliskan jawapan? Tuliskan tiga-tiga sekali. Tiga-tiga jawapan. Saya tunggu sekejap. Saya pun dah lupa jawapannya apa. Sekejap saya kira balik. Saya lupa lah jawapannya apa. Saya kena kira. Hadir, terima kasih. Terima kasih Syarin DS Kazrul. Terima kasih. Kita buat praktis sikit supaya nak you guys betul-betul faham apa itu pips, macam mana nak kira. Cuba you guys bantu saya untuk menjawab ketiga-tiga soalan ni. Okey, saya dapat nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 1 betul. $70. Ada ramai yang jawab Okey, nombor 2 dan nombor 3. Boleh tak bagi saya jawapan? Nombor 2 dan nombor 3. Nombor 1 betul lah sebab senang. Nombor genap. Nombor 2 $18.8. Okey, yang lain dapat tak $18.8? Ataupun dapat jumlah yang berbeza? Kalau dapat jumlah yang berbeza, tolong share dengan saya. No kopi ya. $18.8. Okey, nombor 2 dapat $18.8. Okey, mantap. Okey, yang lain ada tak dapat jawapan yang lain? Nombor 3, 165.6. Betul. Okey, ada tak yang dapat jawapan yang berbeza daripada saya? Ataupun daripada kawan-kawan yang lain lah. Okey, nombor 1 jawapan dia $70, betul. Nombor 2 jawapan dia 18.8. Nombor 3 jawapan dia 165.60 USD. Ada tak sesiapa yang dapat jawapan yang berbeza? Saya tulis 70, 18.8. Lepas tu 165.60. Uish, lupa pula. Okey, saya dah tulis jawapan Semua dapat jawapan yang sama Kalau dapat jawapan yang sama, okey. Boleh tak saya teruskan? Sama? Okey, boleh saya teruskan tak? Kalau boleh teruskan, tolong tekan 1 guys. Tolong komen 1. Kalau saya boleh teruskan. Okey, terima kasih. Respon yang terbaik daripada you guys. Alright. Jadi yang seterusnya kita nak datang kepada pengiraan margin. Okey, pengiraan margin. Margin apa sebenarnya? Okey. Margin ni adalah jumlah wang yang anda perlu ada di dalam akaun untuk meletakkan apa-apa position di dalam market. Kalau margin tak cukup, dia akan tulis not enough money. Kalau margin tak ada, dia akan tulis not enough money. Okey. Saya tahu ramai kat dalam ni suka trade gold. Okey, formula yang saya bagi ni hanya boleh guna untuk currency saja sebab contract size dia berbeza. Tetapi untuk gold punya margin, macam mana nak kira guys? Harga semasa, saya tulis harga semasa bahagi dengan leverage. Margin per 0.01 entry. Okey, saya tulis dalam komen. Okey, kalau you trade gold,
You nak tahu broker tu satu position goal berapa dia pakai margin. Contoh you ada $100 lah. $100 dalam account, you kira nak hantam full margin lah. Satu entry terus habis. Satu entry terus letak semua. Okay, so macam mana you nak kira berapa lot yang you boleh buka untuk $100? So you tengok dekat chart, let's say harga sekarang ialah 2160. Leverage yang broker XXX bagi, contohnya untuk gold dia bagi 1/500 contoh. Fintech bagi leverage tinggi. Kita cakap yang bagi leverage rendah dulu, okay? Okay. So, apa yang you guys perlu buat? 2160 bahagi dengan leverage. Nanti you guys akan dapat beberapa amount lah. Okay. Itu adalah amount yang you perlukan untuk buka 0.01 di dalam pair gold. Okay. 0.01. Itu cara dia. Okay. Kalau leverage 500, you perlukan, tu ada kawan kita dah tolong. Terima kasih. Heinz Forward, terima kasih. 4.32. Maksudnya, kalau you ada $5 dalam account you boleh buka satu position gold saja. Kerana satu position menggunakan margin $4.32. Kalau you ada $10, you boleh buka dua position gold 0.01. Okay, faham Ini cara nak kira margin yang sebenar. Yang ni pun you guys perlu tahu juga. Okay, sebab ramai di kalangan kita yang suka trade full margin dan sebagainya, tetapi tak tahu macam mana nak kira entry untuk full margin. Apa ni dia punya nilai margin dan sebagainya lah. Okay. So dekat sebelah kanan tu ada screenshot kan. Saya boleh explain sedikit lah. Screenshot dekat sini. Okay, balance. Balance of course. Balance ini adalah kita punya duit dalam account. Dalam MT4 ataupun MT5. Itu adalah jumlah duit yang kita ada. Equity ni apa? Equity ni you punya balance campur dengan any floating position. Floating position yang berada di atas tu, nampak tak? Negatif 26.83. Kalau dia negatif, dia akan tolak. Kalau dia positif, dia akan tambah. Jadi equity ni akan sentiasa berubah. Okay? Yang seterusnya, free margin. FM saya berbunyi otomatik. Ya, betul. Sampai bunyi itu betul. Tetapi kadang-kadang kalau kita nak ambil news entry, saya selalu entry news 10 ataupun 5 saat sebelum. Jadi saya akan kira betul-betul berapa lot size yang confirm boleh masuk 5 saat sebelum news. Saya tak tekan macam tu. Saya buat satu position saja. Itu sebab tu saya perlukan pengetahuan untuk kira. Jadi saya sampaikan benda ni kepada you guys. Okay. Free margin tu apa? Free margin tu ialah apabila you punya equity tu sedang berubah kan. Free margin ni adalah menunjukkan berapa balance dalam account you untuk you entry. Contohnya dalam balance ada $100. You punya equity jadi $130. You floating $30 lah. Jadi selepas tolak dengan apa position yang you ada, itu adalah dia panggil sebagai free margin. Jadi dekat free margin ni you boleh estimate lah berapa lagi lot size yang you boleh buka berdasarkan floating position. Macam tu. Itu function dia. Jadi tengok kat bawah sekali, margin level ni untuk stop out level tak payah tahu. Margin yang penting. So dekat sini, you tengok dekat sini margin yang digunakan untuk buka dua position 1.00 dia pakai $400. Jadi itulah duit yang dah digunakan oleh you punya account lah untuk buka position yang you ada. Okay. So benda ni saya harap benda ni jadi satu benda yang baru lah untuk you guys. Memang ramai sifu-sifu tak tekankan pasal benda ni pun. Saya faham. Okay, next. Kita dah belajar pasal margin. Now kita nak tahu pasal spread. Kenapa spread ni penting sangat untuk trader-trader? Okay. Spread ni perbezaan harga beli dan harga jual. Okay. So apa beza dia? Dia ada dua jenis line, iaitu line ask dan bid. Okay, kalau you tengok dekat chart pun dia akan ada dua line yang berbeza. Contoh, kalau you guys boleh tengok kamera saya. Tengok kamera saya sekejap. Saya boleh stop share sekejap. Saya stop share sekejap. Okay, you guys tengok kamera saya. Macam ni saya nak spotlight. Spotlight. Okay. Okay, tengok sekejap. Line untuk stop and buy. Okay, sorry. Untuk sell dan buy. Mohon Fintech kasih ni pastekan lagi spread sifu. InsyaAllah kejap lagi saya bagi tahu satu good news untuk you guys. Okay. Alright.
So spread, perbezaan antara harga beli dan harga jual. Okay, kalau you guys beli, you mesti nak harga tu lebih tinggi baru you akan dapat untung, betul? Tetapi broker takkan bagi you beli dekat harga yang murah. Kalau you beli, you enter buy order, buy you akan muncul dekat bahagian sini. Price yang ini. Okay? Jadi apabila price bergerak, dia bergerak macam ni tau. Dia bergerak sekata kan. Jadi apabila price yang bawah ni, dia sudah melepasi macam ni. Dia dah melepasi line buy you tadi. Barulah position you berada di dalam keadaan profit ataupun biru-biru. Okay? Tetapi, kalau you buy macam ni, dia muncul dekat sini tau. Lepas tu price tu memang confirm terus floating. Sebab apa? Sebab price yang perlu melepasi spread adalah yang ini. Melepasi you punya order. So kalau price yang bawah ni dia bergerak, dia dah lepas you punya price buy tu, barulah position you akan berada dalam keadaan profit. Sama juga macam kalau you sell. Sell, dia tak akan bagi you harga tinggi. Dia akan bagi you harga yang rendah. So bila you sell, position sell you akan berada di bawah sini. So bila price bergerak sama-sama ke bawah, barulah position you akan profit sekiranya line yang ni dah melepasi you punya sell order. Okay, ada faham tak? Senang saya punya explanation? So bila you tengok price ada dua dekat dalam you punya MT4, MT5 tu kan, janganlah gusar, jangan takut. Memang akan ada dua. Jadi dia bergerak secara sekata. So spread ni lah adalah tools untuk broker nak buat keuntungan. Di mana kalau price dia dapat daripada bank, dia akan markup sikit in terms of spread. Jadi sebenarnya spread ni nak dapat yang halus boleh. Nak biasa-biasa pun boleh, tak ada masalah. As long as kalau you boleh analisa, you boleh predict direction dengan betul, spread ni sebenarnya doesn't matter. Tapi tak apa, kejap lagi hujung sikit saya akan bagi satu good news daripada fintech market, okay? Okay, saya teruskan dulu Okay, next. Kita pergi kepada order. Order ni ada dua jenis Dia ada buy dan sell, tetapi dia ada dua jenis execution lah kita panggil. Yang pertama sekali, semua orang biasa guna instant. Instant buy, instant sell. Maksudnya kalau spread nipis senang SL ke cikgu? Spread nipis tu, SL tu tak senang. Kalau spread dia besar sikit, senang kena SL lah. Sebab kalau you nak ambil SL, you kena consider dia punya spread sekali. Tambahkan sikit spread, baru you boleh letak SL. Spread nipis ni kadang-kadang tak kena TP. Ataupun awal sangat. Tapi dia sebenarnya doesn't matter. Kalau you punya direction tu bagus, spread kecil ke spread besar, it doesn't matter. Sebab you kena faham, kalau you nak spread yang terlalu halus, you kena fikir macam mana broker buat untung. Ini you kena fikir. So ambil spread yang sedang-sedang pun okey lah. Okey, jangan ambil terlalu halus, jangan ambil terlalu besar. Kalau terlalu besar tu broker tu nak pergi haji balik hari. Tak. Kita ambil yang sedang-sedang saja untuk kita punya security juga. Okey? Okey, saya sambung semula. Okey, order ada dua jenis Market execution dan juga pending order. Saya bagi diagram yang paling mudah untuk you nak faham. Harga semasa dekat bawah. Okey, kita tengok order yang pertama, iaitu sell limit. Sell limit ni apa? Sell limit ini kira you pasang pukat bila you tahu harga tu nak naik lagi, tetapi you nak letak pukat dekat price yang dekat sekian-sekian price. Maksudnya you tahu price tu kalau jejak kat situ, dia akan turun. So you panggil sell limit. Jadi bila price naik ke atas, dia kena dekat limit order you tu akan trigger menjadi sell. So you tak payah susah-susah monitor setiap masa. You dah buat you punya marking, you dah buat you punya analysis, you letak terus limit order, lepas tu you biar. Tengok-tengok petang you punya limit order tu dah trigger. Macam itulah. Indahnya menjadi seorang trader, tak perlu menghadap chart 24 jam sebenarnya. Okay? Sell limit ni kalau you expect dia akan terus buat kenaikan, kemudian baru dia akan turun. Okay. Sell stop ni pula, kalau you predict dia akan buat terus penurunan, sekiranya dia cecah saja level ni, dia akan terus buat penurunan, itu you akan buat sell stop. Tapi biasanya sell stop ni you jarang buat lah. Sell stop ni adalah sell di bawah
harga semasa. Biasanya kalau you nak pakai sell stop, baik you sell instant saja sebab you akan dapat price yang lagi tinggi berbanding dekat price bawah ni. Tapi ada beberapa apa tu orang cakap situasi yang sell stop ni boleh menjadi pilihan. Dia ada beberapa situasi ataupun circumstances lah. Okay. Sama juga kita beralih kepada order untuk buy. Buy stop itu adalah you letak buy order lebih tinggi daripada harga semasa. Buy limit pula ialah bila you predict dia akan pergi ke bawah lagi sikit baru dia akan buy. You letak buy limit di mana you buy pada bawah daripada harga semasa. Sifu, sell buy stop kena tolak tak bila news entry? Majority daripada broker memang akan kena tolak kerana ini adalah order. Apa yang you letak, sell limit, sell stop, buy stop ni semua adalah order. Jadi apabila ada news, price bergerak terlalu laju, price tak jumpa order yang bersesuaian dekat price yang you letak. Jadi liquidity tak ada kat situ, dia akan ambil tempat yang paling dekat ada order. Faham tak? Paling dekat ada liquidity lah maksudnya. Jadi sebab masa news big player semua tak trade. Jadi liquidity tu tak ada, tetapi price bergerak laju. So dia akan mashkan order you. Dia akan ada orang nak masuk. So bila you buat order buy stock ataupun sell stock semasa news, dia bukan hanya buy stock sell stock TP, SL, break even semua. Semua jenis order ni kalau you buat dia bukan instant instant pun kadang-kadang akan tolak tau. So kalau you letak buy stock ataupun sell stock, dia memang akan terlajak. Contohnya you buy stock dekat sini, tetapi price tu terlalu laju, dia dah tolak ke atas ni, macam mana dia dapatkan order yang bawah ni? Jadi dia akan bagi you order dekat sini. Macam tu. Salam Sifu, baru ada Topan belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Tak apa, malam ni kita kelas santai-santai saja. Minggu depan, insyaAllah kita akan masuk serba sedikit mengenai analisis lah. Saya akan bagi tahu saya punya rutin harian. Okay? Yes, better instant 10 second before. Itu cara saya trade news. Saya akan trade news. Saya akan entry 5 hingga 10 saat sebelum news. Masa spread tengah kangkang tu, masa tu lah saya entry. Itu biasa saya buat. Tapi Alhamdulillah lah buat tu masih profit. So jangan, kalau boleh, jangan gunakan stop order untuk news. SL pun kalau boleh, kalau you tak nak harungi news dengan risiko yang besar, close je order siap-siap, tak payah letak SL. Sebab kalau you letak SL, confirm akan terlajak. Sudah diinai-inaikan. Selamat pengantin baru Sifu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. So ini adalah order yang biasa. So bila kita guna MT5, dia ada dua order tambahan. Buy stop limit dan sell stop limit. So dia ada sebenarnya ada 6 pending order. Okay. Macam mana nak guna buy stop limit dan sell stop limit ni? Saya kena lukis. So you guys jangan, saya rasa saya dah disable lah. Alamak. Sekejap Saya rasa saya dah disable. Okay. Saya tulis dekat komen. Dia ada sell stop limit dengan buy stop limit. Ini order yang terbaru untuk MT5. Tak ada orang ajar lagi, saya confirm. Tapi insyaAllah saya boleh ajar. Okay. Jadi contohnya price bergerak ke bawah macam ni kan. Price bergerak. Lepas tu you letak satu stop limit kat sini. Ni nama dia stop price. SP lah. SP. Lepas tu macam mana nak gunakan sell stop limit ni? Sell stop limit ni dia menggunakan function sell stop dan juga sell limit di dalam satu order yang sama. Okay? Tetapi cara trigger dia agak berbeza. Okay, contohnya dia akan ada dua line tau. Yang dikenali sebagai stop price. Stop limit price dengan sell stop limit. Aku lupa lah nama dia. Dia ada stop limit price dengan sell stop limit. Okay. Jadi, price ni dia ada dua line. Dia akan trigger mengikut arahan kita. Okay, contohnya, ini adalah tempat yang kita letak stop limit price lah. Lepas tu, dekat bawah ni ada satu lagi line. Line ni nama dia SSL.
SSL. Kalau buruknya. SSL ni dikenali sebagai sell stop limit. Jadi apabila price ni sudah melepasi kita punya stop limit price, lepas tu dia trigger, dia kena dekat line ni, automatic this line akan jadi kita punya Allah. Hilang. Automatic this level akan jadi kita punya sell limit. Sell limit tadi kita sell dekat atas daripada harga semasa, betul? So, bila price dah cecah level ni, dia dah ambil activation 50%. Dia belum activate lagi Tapi kalau dia dah cecah line di bawah sini, baru dekat atas ni dia akan bertukar menjadi sell limit. Kemudian dia naik, dia trigger kita punya sell, baru dia akan turun. Macam tu cerita dia. Ini sell stop limit. Kalau tak percaya, buka dekat MT5, confirm jumpa benda ni. Dekat MT4 memang tak ada. Sama juga macam kalau buy stop limit. Contoh, buy stop limit kita berada di sini. Dia dah lepas ni, lepas tu, Allah, hilang. Dia dah lepas kan? Lepas tu, dia patah balik dekat sini. Dia lepas dekat sini ada satu line. Sini ialah B, S, L. Sini ialah SP. Stop limit price. So, bila dia dah trigger dekat sini, dia belum trigger lagi, baru separuh jalan. Kemudian dia langgar pula line ni. Apabila dia langgar line ni, dia akan automatic open ini sebagai buy limit order. Cun juga function ni boleh guna untuk Fibo retracement. Ya, betul. Biasanya orang guna buy stop limit ataupun sell stop limit ni untuk retracement. Jadi dia tak payah pening-pening. Dia terus cakap, oh ini kalau dah confirm trigger dua-dua, maksudnya dia nak retrace kat mana? Dia akan retrace kat atas ni, dia akan terus buka order dekat sini. Itu function dia. So benda ni saya boleh jamin you guys tak akan belajar lagi. Jadi saya harap adalah benda baru you guys bawa balik hari ni So kita ada buy stop limit dan sell stop limit. Okay. So bila dia trigger line kedua tu, automatic dekat line pertama dia akan buka sama ada buy limit ataupun sell limit lah. Jadi kalau price dia menurun ke bawah, dia akan buka sell limit. Kalau you guys buat sell stop limit. Okay. Okay ya, belajar sesuatu tak hari ni? Function tak? Function kan? Okay, kalau belajar sesuatu guys, tolong tap satu. Tolong tekan satu guys. Tolong tekan satu kalau you guys belajar sesuatu yang baru hari ini. Hari ini tak lama kita punya kelas lagi, mungkin lagi 15 minit sajalah. Tetapi ada satu benda yang saya nak share dengan korang juga Okey, terima kasih yang masih respon kat saya. Saya ada 27 orang dalam ni, tapi yang respon tak sampai 5 orang lah. Saya tak pasti yang lain tu okey tak? Kalau tak okey, bagi tahu saya guys. Alright, next. Benda ni confirm you guys dah tahulah. Confirm dah tahu. Okey, yang belum tahu saya cerita. Kita ada dua lagi function di dalam order. Dalam order kita ada stop loss dan take profit. Stop loss ni apa? Stop loss ni ialah had harga paling maksimum untuk kita nak rugi. Contoh kalau you guys sell, lepas tu dia makin naik. Bila makin naik, floating you makin tinggi, betul? You punya kerugian makin tinggi. Tetapi kalau you dah letak stop loss dekat certain price, bila dia kena sahaja stop loss tu, you punya kerugian dah di had yang paling maksimum, dia akan terus close order you. Itu sahaja dia punya definition lah. So kalau you tak letak stop loss, selagi dia naik, selagi tu lah you akan rugi sampailah account you burst. So function sebenarnya stop loss ni memang perlu letak lah. Yang kemudian ialah take profit. Had harga paling maksimum untuk kita nak untung. Kalau you letak take profit, let's say you sell, dia turun ke bawah, you profit. You nak dia turun sampai situ, lepas tu you nak terus close. You letak take profit tu dekat satu level, kalau dia langgar saja level you punya position akan terus tutup dalam keadaan had paling maksimum untuk you untung. Okay? Tetapi, kalau dia terus turun, itu kita anggap tak ada rezeki lah. Biar dia berjalan. Yang penting kita dah collect kita punya profit. Macam tu. Okay? Alright, next. Yang paling kontroversi sekali Trader-trader kat Malaysia sangat jarang guna. Saya cerita. Break even. Okay. Break even ini adalah had yang kita dah tetapkan untuk keuntungan yang paling minimum selepas entry kita dah profit. Okay, you tengok dalam gambar raja. You sell dekat bahagian line kuning. Kalau sell position, stop loss dia dekat atas, betul tak?
Tetapi apabila position you dah mula profit, you boleh alihkan stop loss itu di bawah. Okay, saya kena lukis Kalau sell position, stop loss dia sepatutnya dekat atas. Tetapi you tengok price dah turun sampai sini. Bila price dah profit, you nak trade ini menjadi risk free. Maksudnya you tak nak ada risiko dah dalam trade ni. Tak nak rugi apa-apa. Dapat untung kecil pun jadilah. So you alihkan stop loss ni di bawah entry point. So ini ialah entry point kita, ini adalah stop loss. Andai kata kalau market pakai reverse ke atas, so dia akan trigger dekat sini. Dekat sini you akan dapat untung dah. Order you akan close. Okay? Boleh faham Ini cara macam mana you nak dapatkan trade yang tanpa risiko apabila dia dah profit lah. So ini cara dia. Okay, next. Okay, time frame. Of course, you sebagai seorang trader, confirm you kena tahu macam mana nak tengok time frame lah. Kalau tak tahu, kena belajar sekarang. Okay? M1, 1 minit. M5, 5 minit. M15, 15 minit dan sebagainya. Dia akan pergi sampai ke 1 bulan. Okay? Tetapi, kalau untuk saya punya style trading, saya akan pakai weekly, daily dan H4. Weekly 1 minggu, daily 1 hari dan H4 ialah 4 jam. Okay, biasa kalau saya buat analisis pagi-pagi pukul 11 tu, kalau you guys tengok start minggu depan, analisis saya akan guna time frame H4. Saya akan tengok daily dan weekly weekly saya akan tengok seminggu sekali, daily saya akan tengok hari-hari untuk tengok direction dia sama ada masih kekal ataupun tidak lah. Sekejap ada orang menghubungi saya juga. Okay, settle time frame. Okay, setakat ni ada tak yang masih belum dapat catch up ataupun belum dapat faham 100%? Kalau belum dapat faham, tolong komen. Yang faham tolong komen 2. Untuk trade Jumaat kena refer weekly ke daily ke siapa? Risau kena libas. Itu pun boleh juga. Sebab bila market dah bergerak 4 hari, daily dia of course dah bergerak, weekly punya candle pun almost siap. So you kena tengok dekat weekly tu ada tak rejection level. Tapi biasa saya akan tengok weekly ni, saya tak tengok hari Jumaat. Saya akan tengok hari Isnin. Saya akan buat plotting siap-siap dekat mana dia punya possibility untuk pergi. Biasanya lah. Tapi itu cara saya, itu rutin saya. You guys nak tiru boleh, tak nak tiru tak apa. You guys pilih cara yang you guys selesa lah. Okay. So far semua faham kalau tak faham, tak boleh ikut kelas minggu depan lah. Minggu depan kita nak masuk lebih kepada analisis. Okay, next. Kita pergi kepada masa yang terbaik untuk trade lah. Okay, kita ada beberapa session. Saya sendiri, saya suka antara Asia, Europe dan London. Saya memang suka. Biasanya time US Open, saya kurang sikit trade. Sebab saya malas nak berjaga. Sebab kadang-kadang malam kita dah kerja kan. Contohnya you guys bekerja, lepas tu malam nak tengok market lagi, nak spend time dengan family lagi dan sebagainya. Benda tu agak rumit lah. Jadi saya sebenarnya saya suka tengok market pagi dan saya buat analisis, saya buat pending order. Lepas tu malam saya akan tengok position saya ataupun petang. Kalau profit. Kalau loss tak apa, kita share esok. Macam tu Alright. So untuk masa terbaik untuk trade ni, daripada mula sekali ialah Australia Open, di mana bila market open pukul 5 pagi, itu adalah Australia Open dan pair yang tengah aktif time tu ialah AUD dan juga NZD, Australian Dollar dengan New Zealand Dollar. Kemudian kita masuk Asia Session. Asia Session yang aktif ialah Japanese Yen. Europe Session ialah pair Euro. London Open pair GBP dan US Open pair Canada dan juga US Dollar. Okay. Jadi kenapa waktu aktif tu antara pukul 1? Itu adalah di antara waktu banyak market overlap. So pukul 1 tu ada Asia Session overlap, ada Euro Session overlap. Kemudian petang sikit ada GBP Session, GBP EU dengan US Session overlap. Jadi masa tu liquidity tengah banyak, volume tengah banyak, memang best trade lah, market tengah aktif. Alright. Next. Okay, kita dah sampai slide yang terakhir untuk hari ini. Saya explain sedikit saja berkenaan dengan candlestick. Okay. So, jenis-jenis chart yang ada, kita ada 3. Line chart, bar chart dan juga candlestick chart. Jadi, line chart ni
ada kegunaan dia. Kalau you guys sambung kelas dengan saya minggu depan, okay? Minggu depan saya akan masuk penggunaan line chart untuk identify you punya area-area yang terbaik lah. Okay? Okay, sekejap guys Alright. So, kemudian kita ada bar chart. Bar chart ni biasanya saya tak guna. Dan seterusnya kita ada candlestick chart yang semua orang guna. Okay. So, candlestick chart ni adalah candlestick itu merupakan satu penanda untuk kita melakukan analisa teknikal di dalam pasaran. Dia ada dua bahagian dan 4 ciri-ciri pembentukan. Okay. Of course, dia ada body dan dia ada shadow. Body tu yang tebal ni. Shadow ni yang halus saja ke atas ni. Okey, apakah maksudnya? Mungkin you tahu candlestick tapi you tak tahu maksud dia. Okey. So kita belajar pertama sekali apa itu ciri pembentukan candlestick OHLC. Candlestick ni dia ada 4 kategori dia, bukan kategori. Kriteria untuk dia terhasil. Dia kena ada open price, high, low price dan juga closing price. Jadi kita tengok dekat sebelah candlestick ni. Saya akan lukis sekejap. Okey, untuk candlestick bullish ataupun candlestick yang menaik, open price dia mesti berada di bawah sini. Bawah. Kemudian price pernah naik ke atas. Pernah naik ke atas sampai sini. Kemudian dia turun semula. Ini kita panggil sebagai high price. Kemudian dia turun. Pernah sampai sini. Ini ialah low price dia. Dan kemudian dia tutup dekat bahagian sini untuk melengkapkan candlestick tu. Ini kita panggil closing price lah. So kalau candlestick warna merah ataupun bearish candlestick, dia akan terbalik. Dia bermula daripada atas, dia akan close dekat bawah. Okey. So macam mana cara pembentukan dia guys? Cara pembentukan dia sebenarnya dia bermula. Contoh price bermula dekat sini. Price bermula dekat sini. Ini kira 1.01 lah. Lepas tu price pernah naik sampai 2. Okey. Lepas tu price turun balik. Tiba-tiba dia turun sampai negatif 1. Tiba-tiba dia naik balik sampai sini. 1.50. Okey. So apa maksud dia masa pembentukan ni? Ini adalah dia punya kronologi yang you boleh nampak dekat dalam time frame yang lebih kecil lah. Jadi dia bermula dengan harga 1. Kemudian dia naik. Dia pernah sampai harga tertinggi 2. Jadi ini adalah dia punya H ataupun high price. Highest price di dalam candlestick tu. Kemudian dia turun balik. Tiba-tiba dia pergi kat negatif 1. So ini adalah dia punya lowest price ataupun kita panggil low. Dan dia tutup pula dekat 1.5. Ini adalah closing price dia. So berdasarkan data ini terbentuklah candlestick yang sebegini rupa. Okay. So, cara pembentukan candlestick dah tahu. Next, kita nak masuk apa itu maksud body, apa itu maksud shadow lah. Okay. Body itu maksud dia adalah kekuatan. Kekuatan candlestick tersebut. Kalau body dia warna hijau, besar, maksudnya kekuatan pembeli ada di dalam candle. Buyers are in the market. Itu kalau body besar warna hijau. Tetapi kalau dia punya shadow daripada atas. Shadow daripada atas panjang. Maksud dia apa? Maksudnya buyers pernah tolak harga ke sana. Tetapi ada rejection. Ada rejection datang daripada sellers. Penjual. Penjual nak turunkan harga. Nak turunkan. Dia tak setuju harga naik. Dia nak turunkan lagi harga, nak tolak. Jadi sebab itu adanya shadow yang panjang di bahagian atas. Okey. Kemudian shadow di bahagian bawah maksudnya apa? Maksudnya buyers, pembeli. Pembeli sedang cuba menolak harga ke atas. Sebab tu shadow panjang di bahagian bawah. Dia pernah turun, lepas tu dia naik balik tinggalkan shadow sahaja. So bila shadow panjang dekat bahagian bawah maksudnya buyers cuba menolak harga ke atas. Kalau shadow panjang dekat atas, maksudnya sellers, penjual sedang cuba menolak harga ke bawah. Itu maksud candlestick lah. Maksud body dan juga maksud shadow. Kalau body pula,
Body hijau besar maksudnya buyers, pembeli sedang menguasai pasaran. Maksudnya momentum untuk candle tu naik adalah tinggi kalau dia punya body tinggi. Tapi kita jangan buat analisa berdasarkan body candle sahaja. Kita ada beberapa faktor yang kita perlu tengoklah untuk kita nak buat analisa. Okay? So, Alhamdulillah tamat sudah kita punya sesi introduction class pada malam ini. Dan saya nak bagi tahu ini memang betul-betul basic class sebab saya nak level up you guys punya education, you guys punya knowledge. So, pada minggu depan kita akan buat sambungan kelas ini. Nak buat sambungan kelas ini mudah saja. Okey, saya nak tanya dalam komen dulu lah. You guys rasa apa yang saya kongsikan pada malam ini membantu tak? Ada sesuatu yang baru tak you belajar pada malam ini? Saya nak tanya dulu lah guys. Boleh tak bagi saya feedback sikit? Saya nak tahu juga kelas ini apa ni orang cakap, maklumat tu ada ke tidak, membantu ke tidak, ada tak benda baru yang korang belajar. Jangan hanya tahu buy and sell saja, tetapi ada benda-benda lain yang kita perlu cerita. Ini semua you guys perlu tahu dulu sebelum kita masuk kelas yang seterusnya, di mana saya akan ajar you guys buat plotting di dalam naked chart. Okay, saya trader, style saya tidak menggunakan indikator. Saya menggunakan naked chart sahaja. Okey, ada belajar benda baru Alhamdulillah, rezeki. Okey, saya harap you guys dapat manfaatkan apa yang saya ajar, dan insyaAllah minggu depan pada hari Jumaat kita akan ada kelas yang sama. Okey, saya ada beberapa pengumuman sikitlah untuk kelas minggu depan. Okey, untuk teruskan kelas minggu depan, you guys dah ada account Fintech Market betul tak? You guys dah ada Fintech Market betul? Okey, mudah saja untuk teruskan kelas pada minggu depan. Penambahan isu dan MD5, more add major and memang cryptocurrency juga. InsyaAllah itu semua dalam proses lagi di dalam Fintech Market. Jangan risau, saya akan sembang dengan diorang untuk masukkan pair-pair yang famous lah, seperti BTC, ETH, Solana, Ripple dan sebagainya lah. Okey, saya ada beberapa pengumuman sikit Okey, yang pertama sekali, untuk Fintech Market, kita ada bonus terbaru untuk Raya. So, nama dia memang best guys. Raya bergaya bersama dengan Fintech Market. Jadi macam mana guys? You guys dah ada account dengan Fintech Market. You guys boleh contact account manager masing-masing ataupun contact admin yang blast link dekat korang tadi kan. So you guys boleh deposit, dapatkan deposit 100% guys. So untuk kelas minggu depan, you guys deposit serendah $50 pun tak apa guys. Kita boleh teruskan kelas yang minggu depan. So korang dapat lagi 100% deposit bonus. Yang best sekali dia support margin, support floating. So korang akan dapat $50 tambahan kalau deposit $50. Jadi account tu banyaklah sikit. Best lah untuk trade kan. Baik, jangan lupa juga. Baik. Okay, so yang kedua sekali, dekat Fintech Market, tadi ada soalan kan? Ada yang bertanya pasal spread. Tolong rendahkan spread Fintech Market, betul? Okay, dekat Fintech Market, diorang dah launch VIP account tau. Okay, untuk pengetahuan you guys Fintech Market ni adalah first dalam dunia yang buat ECN account, maksudnya raw spread datang daripada bank, datang daripada LP, tetapi tak ada commission charges. Biasanya kalau broker-broker lain, dia buat ECN account, contoh spread dia bagi 12, 13, tetapi dia ada charges. Satu lot you guys entry, dia akan charge $8 sebagai keuntungan broker. VIP ada swap free. Tak silap saya ada swap free. You guys boleh tanya account manager masing-masing lah. Kemudian you guys boleh dapat lagi bonus untuk account ECN. So you guys boleh cubalah. Spread memang halus guys. VIP account spread memang halus. Dan kemudian pada minggu depan Tuan Syah dia ada buat bootcamp dekat Terengganu. Bukan minggu depan, pada bulan April nanti. So hari tu dia orang buat bootcamp dekat KL. Ada klien deposit $3,000 Dia deposit, lepas tu dia belajar. Lepas belajar dia profit sampai $13,000 guys. Dia withdraw dengan Fintech Market dan Fintech bayar lah. So bootcamp ni percuma saja. Kalau nak join, korang boleh deposit siap-siap lah. Dan yang terakhir sekali, you guys pun tahu Fintech Market ada buat copy trade contest pada bulan lepas, betul? Jadi pemenang nombor 1 tu dia nak buat projek raya lah. Projek kumpul duit raya bersama dengan Fintech Market.
Kalau you guys berminat, boleh PM dekat account manager masing-masing, tanya pasal copy trade raya profit tu. Dia target untuk buat tak banyak, 10% hingga 100% sahaja. Ini contest winner bukannya orang biasa-biasa, dah terbukti dah. Dia memang buat copy trade dan dia menang hari tu. Copy trade contest yang Fintech buat. Jadi yang itu deposit dia mahal sikit. Deposit dia $500. Okay. So siapa yang nak teruskan kelas pada minggu depan, hari Jumaat juga, waktu yang sama. Waktu yang sama So kita akan teruskan dengan analisis dan cara kita nak belajar, cara kita nak plot significant zone di dalam naked chart. Yang paling best sekali saya ajar naked chart, saya tak pakai indicator. So you guys buka mana-mana chart pun, saya boleh gunakan ilmu yang sama untuk cari entry point dan exit point saya, okay? So you guys nak join kelas minggu depan, sila PM admin, deposit dalam akaun serendah $50 pun tak apa. Claim 100% deposit bonus, nanti dalam akaun korang dah jadi $100. Okay. Itu sahaja kita punya sesi untuk malam ini. Saya harap sangat you guys dapat sesuatu yang baru dari benda ni, you guys boleh manfaatkan. Okay, kalau ada kawan-kawan lain nak join kelas percuma, Fintech Market dah sponsor, masuk kelas minggu depan. Make sure dah buka account, make sure dah deposit $50, okay? So, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Segala kekhilafan, segala salah silap, saya tersalah kata dan sebagainya, saya mohon maaf. Itu adalah kelemahan daripada saya sebagai seorang manusia biasa. Dan insyaAllah, minggu depan, hari Isnin, saya akan mulakan live analisis saya. Okay, kalau you guys nak join, boleh join. Search saja dekat grup Tele, search Vito Trades. Okay, saya tulis Vito Trades. Search saja grup Tele Vito Trades dekat dalam dekat Tele lah. Lepas tu boleh join percuma saja. Saya akan bagi link TikTok saya dekat situ. Okay. So kita akan buat analisis pukul 11 pagi setiap hari. So you guys boleh tengok cara saya mapping, cara saya bagi confirmation dan sebagainya. Okay. So itu saja tambahan untuk information pada malam ini. So insyaAllah, kalau you guys rasa best, minggu depan kita akan teruskan kelas yang silibus yang berbeza. Terima kasih banyak guys. Selamat malam. Terima kasih luangkan masa. Assalamualaikum. Semoga semuanya dipermudahkan urusan. InsyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak guys. Assalamualaikum. Bye-bye.